mengenangkan betapa getir dan dahsyatnya hari peperangan Uhud. Yang mana pada peperangan Uhud itu peringkat awal, umat Islam menang. Tetapi Khalid bin Walid telah memimpin serangan balas, counter attack, yang berlaku secara tiba-tiba dan pantas sehingga menyebabkan tentera Islam kucak-kacir. Tersebar rumours kata Nabi SAW telah wafat. Jatuh, runtuh moral dan semangat tentera-tentera Islam pada ketika itu. Dan Nabi SAW, sosok tubuhnya cedera parah. Pipinya tertusuk besi. Ada gigi Nabi SAW yang patah. Dan mengenangkan hari yang begitu dahsyat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun?" Ada tak hari yang lebih kana ashadda min yaumi Uhud, yang lebih berat, yang lebih gelap, yang lebih susah daripada hari Uhud? Nabi SAW kata ada. Ada hari yang lebih berat, yang lebih gelap dan lebih susah daripada Uhud, iaitu pada ketika Nabi pergi ke Taif. Dan kalau kita nak faham konteksnya, Nabi SAW baru selepas dipulaukan oleh penduduk kota Mekah selama 3 tahun, hampir 3 tahun. Dan Nabi kehilangan isteri yang Nabi cintai, amat cintai, yang memberikan sokongan tidak berbelah bahagi, mengorbankan segala-galanya untuk Nabi SAW. Nabi kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Selang 3 hari, Nabi kehilangan pula figura ayah, Abu Talib, pakcik Nabi yang membesarkan Nabi sejak kecil, yang memberikan perlindungan daripada kejahatan pembesar-pembesar Quraisy. Dan kedua-dua kematian itu menyebabkan Nabi melalui tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Membawa beban sedihnya perasaan Nabi itu, Nabi pergi ke Taif mencari peluang kedua. Kalau orang Taif boleh menerima kedatangan Nabi membawa risalah Islam, mereka bahkan tolak mentah-mentah. Tak cukup dengan menolak, mereka menghinakan Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis tu, wa ana mahmumun ala wajhi, aku pulang dalam keadaan sedih, gelisah, resah. Dan pembesar-pembesar Taif ini panggil hamba-hamba, budak-budak datang beratur dan melempar Nabi SAW dengan batu, dengan kayu. Sehingga dalam buku-buku sirah diceritakan Nabi SAW berdarah mengalir, gushing, sehingga tertakung dan berkocak di dalam kasut Nabi SAW. Demikian berat Nabi SAW berkorban agar kita semua hari ini dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu Nabi berada dalam keadaan yang amat sedih, duka cita, Nabi menadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini doa yang sangat-sangat emosional. Nabi sebut, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, dan lemahnya rancanganku, keupayaanku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang paling mengasihani dalam kalangan yang mengasihani. Kemudian Nabi kata, Anta Rabbul Mustada'afina wa Anta Rabbi. Engkau Tuhan orang-orang lemah dan Engkau Tuhan aku. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau serahkan aku ini. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh yang bermasam muka kepadaku. Au ila aduwin mallaktahu amri, atau kepada musuh yang menguasai urusanku. Tetapi di sinilah istimewanya doa ini. Apabila Nabi sebut, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, tapi kalau Engkau tak marah pada aku, biarlah manusia buat apa pun pada aku. Asalkan Kau tak marah pada aku tak peduli. Walakinna afiyataka hiya awsa'uli, kerana nikmat Kau itu melimpah ruah kepadaku. Dan inilah ungkapan yang kita nak ceritakan dalam episod kita hari ini, apabila Nabi menyebut, a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Ya Allah, aku berlindung dengan cahaya. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menghilangkan kegelapan.
dan memperbaiki segala urusan dunia dan akhirat. Nur. Hari ini kita akan berbicara tentang nama Allah An-Nur. Dan selepas Nabi doa ni, bayangkan saudara-saudari, malaikat Jibril alaihissalam, dia pun tak boleh tahan melihat apa yang dilakukan oleh penduduk Taif kepada Nabi SAW. Dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mahu, kau sebutkan sahaja ya, aku akan ambil 2 gunung Akhsyabain dan aku akan ranapkan, musnahkan penduduk yang berlaku curang terhadap kau. Dan Nabi SAW, bayangkan, ini Nabi berada in the most darkest hour. Nabi berada dalam the darkest hour, momen yang paling gelap. Nabi kata, bal, jangan, arju an yukhrijallahu min aslabihim, bahkan aku mahukan nanti Allah keluarkan daripada keturunan mereka, ni orang-orang yang melempar, yang memaki, yang mencaci Nabi ni, Nabi harapkan nanti daripada keturunan mereka akan lahir orang yang man ya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'a, yang akan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata dan tidak akan mensyirikkannya dengan suatu apapun. Subhanallah. Dan kemudian Allah hadiahkan kepada Nabi SAW hijrah ke sebuah bandar yang kemudian dinamakan Madinah Al-Munawwarah. Daripada kegelapan di Taif, Nabi dihadiahkan Madinah yang terang benderang cahayanya. Jadi hari ini kita nak lihat nama Allah An-Nur, yang mana ia datang daripada huruf akar Nun, Waw dan Ra, yang membawa erti cahaya. Dan ini mungkin barangkali antara nama Allah yang paling sukar untuk diceritakan dengan jelas dan dengan mudah, kerana ia begitu abstrak. Kerana ada cahaya yang kita experience hari-hari ni, mata kita tak akan nampak apa-apa melainkan ada cahaya. Contoh, kita duduk dalam bilik, tutup semua lampu, tangan kita di depan wajah kita ni pun kita tak akan nampak sebab tidak ada cahaya. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kamu daripada Allah cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, iaitu Quran, membawa cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ke-15. Dan kalau kita lihat manusia sebelum kelahiran Nabi SAW, 600 tahun hidup dalam keadaan kegelapan dengan segala kejahiliahan mereka, dalam konteks kezaliman, penindasan, hidup tidak bertamadun, tidak ada petunjuk, tidak tahu betul dan salah. Kemudian apabila Nabi SAW diutuskan, Nabi lahir pun cahaya kembali ke bumi. Dan dalam Quran Allah berulang-ulang kali bercakap tentang cahaya ni. Dalam Quran ada 33 kali Allah bercakap menggunakan perkataan An-Nur. Iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi cahaya, yang juga sumber kepada cahaya. Sebab tu dalam Quran kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala juga selalu menggunakan kata nur ini dalam bentuk tunggal, singular. Tetapi zulumat selalu diceritakan dalam bentuk banyak, plural. Cahaya singular, darkness plural. Sebab cahaya hanya bersumber daripada sumber yang tunggal. Hanya daripada satu, Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan zulumat, kegelapan demi kegelapan, berlapis-lapis kegelapan daripada pelbagai sumber-sumber yang lain. Dan sebenarnya ada satu ayat yang kita boleh sebut inilah ayat nur dalam Al-Quran. Tetapi dalam ruang yang begitu terbatas ini, tentu kita tak dapat menyelami setiap ungkapan dalam ayat ke-35 dalam surah An-Nur. Kita ada surah pun nama An-Nur, surah yang ke-24. Apabila Allah menceritakan tentang nur, Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit-langit dan bumi. Dan seterusnya panjang ni ayat ni. Mungkin paling kurang 1 jam kalau kita nak cerita. Tapi yang menarik yang saya nak highlight adalah
ayat ini memberikan satu gambaran bahawa kita ni, dalam dada kita ni ada hati. Dan hati kita ni macam pelita. Dia ada cahaya dia sebenarnya. Dan cahaya ini sentiasa mencari cahaya Tuhan. Semua orang ada cahaya dalam diri dia. Mungkin saja ia terlalu malap kerana dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan Allah juga cerita bahawa seperti ada kaca yang melindungi hati, dan kalau kaca itu kotor, dia tak nampak cahaya Tuhan dan dia juga tak dapat menyinarkan cahaya dia. Sebab Allah kata nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Dan bulan Ramadan adalah bulan Quran diturunkan, cahaya diturunkan kepada manusia. Dan apabila kita membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita perlu baca dalam keadaan kita mencari cahaya. Dan apabila kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sikit demi sedikit cahaya yang ada di dalam diri kita semakin terang. Sebab kaca yang tadi kabut, yang kotor ni dibersihkan. Dan apabila cahaya daripada Allah bertemu dengan cahaya di dalam hati kita, maka cahaya akan menerangi kehidupan kita yang mungkin kita berada pada titik yang gelap. Kita tak nampak yang betul dan yang salah. Kita tak tahu ke mana arah kita tuju. Dan Allah sebut dalam ayat itu, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha. Dan Allah memberi petunjuk kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Jadi bulan Ramadan ini, apabila kita membaca Al-Quran, kita menelaah Al-Quran, tumpukan perhatian dengan niat mencari cahaya. Kerana dalam Quran Allah akan berulang-ulang sebutkan tentang cahaya. Dan para ulama menyebut cahaya Allah ni tidak terhalang, dia ibarat matahari yang menerangi seluruh bumi. Kalau kita seorang yang kegelapan, sewaktu cahaya sedang terang menderang, maksudnya kita perlu bersihkan kaca yang melindungi hati kita itu. Dan lepas kita bersihkan, apabila cahaya Tuhan bertemu dengan cahaya di dalam hati kita, tak kisahlah cahaya itu malap macam mana pun sebelum ini, kecil macam mana pun, cahaya itu tetap ada. Dan apabila ia bertemu, dia akan kembali menyinar. Akan hilang kegelapan. Nurun ala nur. Illuminates. Cahaya akan berterang benderang. Dan meneladani sifat Allah ini, dalam waktu yang begitu singkat ni, kita kongsikan. Yang pertama, dalam Ramadan ini kita mesti mencari nur. Dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis-hadis Nabi, sirah Nabi SAW juga ada nur. Dan nur-nur ini, kalau kita baca, dia akan berikan cahaya memasuk dalam diri kita, dan kita boleh mula melihat kehidupan dengan cahaya yang baru. Barangkali sebelum ini kita seperti orang yang dalam bilik tadi, tak ada lampu, gelap, tak nampak jalan ke depan. Dan ada satu filem Melayu yang terkini baru, dalam trailer, dalam movie dia pun ada sebut, dalam hidup pun kita kena selalu cari nur, dia kata. Pergi carilah cerita filem apa yang saya rujuk tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena jadi cahaya di dalam kegelapan masyarakat. Ada orang yang mungkin apabila dia baik sikit, dia dah pandai sikit baca Quran, dia dah mula rasa cahaya dan kegemerlapan dalam hidup dia, dia mula mencela orang ramai. Dia kata, celakalah orang semua. Sehingga Nabi kata, man qala halakan nas fahuwa ahlakahu. Siapa yang kata celakalah manusia, dia yang paling celaka. Kenapa kamu celakakan manusia? Sepatutnya kita kena jadilah lilin yang membakar diri. Kan, apabila kita sudah dapat nikmat cahaya tu, kalau tak mampu jadi cahaya untuk zaman ini, jadilah cahaya untuk negara atau negeri kita. Kalau itu pun terlalu besar, tak mampu, jadilah cahaya dalam masyarakat setempat kita. Atau paling kurang, jadilah cahaya untuk pasangan dan anak-anak kita, keluarga kecil kita. Jadi dengan kita membaca dan meneladani nama Allah An-Nur, sama-sama kita giatkan usaha mencari nur di dalam kehidupan kita. Dan ada satu homework yang saya nak bagi. Ni podcast yang ada homework lah. Cari satu doa ni, doa pergi ke masjid atau doa berjalan ke masjid. Dalam buku doa Hisnul Muslim, doa ni kalau kita tengok, dia minta cahaya dalam segenap aspek. So baca doa ni, insya-Allah Ramadan ni kita pergi masjid banyak kan. Kita baca setiap kali kita pergi masjid, insya-Allah habis Ramadan ni hafal doa tu. Cari doa tu dan beritahu kat komen kalau jumpa dah, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.